السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan selama-lamanya, kita tidak pernah lupa dan alpa untuk mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan izin dan pertolongannya kita dapat hadir pada malam ini. Tuan-tuan, kita doa supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan, kesihatan dan kekuatan kepada kita dan keluarga kita, terhindar daripada perkara yang buruk dan juga penyakit yang tidak diingini. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan peluang dan kesihatan ini kita memanfaatkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah, iaitu menuntut ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesihatan ini, kita gunakan untuk mengaji dan menuntut ilmu. Hadis yang berikutnya yang kita akan baca berhubung dengan kisah-kisah yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang akan kita baca pada malam ini berhubung dengan kisah seorang sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Julaibib radhiyallahu an. Mungkin kita jarang mendengar dan kita tidak mengenali dengan dekat seorang sahabat yang begitu dekat, begitu besar, begitu dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi menyebut pada hari kematiannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Julaibib ini hadza minni wa ana minhu. Besarnya kedudukan Julaibib ini sehingga Nabi pegang, merangkul, meletakkan mayat dia itu di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam pangkuan Nabi. Nabi kata hadza minni wa ana minhu. Nabi kata dekat Julaibib tu, Nabi sebut pada sahabat-sahabat tu masa pegang jenazah Julaibib tu, Nabi kata dia daripada aku dan aku daripada dia. Begitu hebat, istimewanya Julaibib ini sehingga Nabi sebut benda tu. Nabi kata dia daripada aku, wa ana minhu, dan aku ini daripada dia. Perkataan yang keluar daripada mulut Nabi sendiri, yang Nabi mengaku betapa besarnya Julaibib ni di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak tengok cerita tentang Julaibib radhiyallahu an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bertanya kepada Julaibib, lirajulin minal ansar,
Ini cerita Nabi SAW meminang untuk Julaibib. Pasal apa Nabi pergi minta atau masuk meminang untuk Julaibib ni? Kerana Julaibib ini, kalau kita baca tentang diri dia, dia seorang lelaki daripada kalangan Ansar yang sangat buruk rupanya, sangat miskin hartanya, dan tidak dikenali nasab keturunannya. Sehingga kan bila kita baca dalam biografi atau dalam cerita tentang Julaibib ni, dia kata rajulun damim. Perkataan yang digunakan rajulun damim, lelaki yang tak ada rupa, yang hodoh, yang miskin, yang sengket, dan dia bukan daripada keturunan yang dikenali. Maksudnya orang yang memang tak dipandang oleh manusia. Ini Julaibib ni. Teruknya tak teruk Julaibib ni pada pandangan manusia, pada pandangan orang ramai ketika itu, tak ada orang nak menerima dia sebagai menantu. Sehingga Nabi tanya dekat dia, Nabi tanya dalam hadis, Nabi kata, tak nakkah kau Julaibib kahwin? Tak nakkah kau kahwin Julaibib? Dia kata, aku bukan tak nak kahwin, aku nak kahwin tapi orang tak mau. Orang tak nak dekat aku. Buruk muka aku ni, hitam kan, kulit hitam, muka buruk, rendah, serba-serbi tak elok, miskin, keturunan mana hala entah. Nabi kata, nanti aku tolong pinangkan untuk engkau. Julaibib kata, kalau engkau minta pinang untuk aku, nak tolong aku, engkau akan dapati aku daripada kalangan orang yang tak laku. Bila Nabi offer, Nabi nak minta tolong untuk recommend, nak carikan pasangan, Julaibib dah ingatkan Nabi. Dia kata, nanti engkau akan dapati tak ada orang nak dekat aku. Aku ni tak laku, bukan daripada kalangan orang yang manusia nak. Kan? Tapi apa kata Nabi? Sesungguhnya walaupun engkau merasakan engkau rugi, manusia tak nak ataupun manusia tidak tertarik kepada engkau, di sisi Allah engkau sangat besar. Di sisi Allah engkau sangat beruntung. Di sisi Allah engkau sangat mulia. Tapi hakikat dia masa dia hidup, tak ada siapa mau kat dia. Kita akan tengok betapa cerita dia ni sangat menarik. Julaibib radhiyallahu. Sehingga orang bincang, apa nama sebenar dia pun orang tak tahu. Susur galur dia pun orang tak jelas. Susur galur Julaibib ni tak jelas mari mana siapa. Tapi sehingga hari dia mati tu, Nabi cari dia. Itu kita nak tengok. Kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari jadi wakil kepada Julaibib. Duk tengok tak kahwin, kesian lah kan. Tak tolong kira lah, bahasa kita ni nak tolong kira pergi. Tanya dia kata macam tu, dia kata orang tak mau. Tak apa, aku nak tolong kira pergi. Dia habaq dah kat Nabi. Sekali Nabi kecewa, tak ada orang mau. Dia try dah, tak apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin minal ansar. Satu hari Nabi jumpa satu orang lelaki Ansar ada anak darah. Nabi kata, zawijni ibnatak. Zawijni ibnataka. Kahwinkan anak engkau dengan aku. Zawijni, kawinkan aku dengan anak engkau. Kawinkan. Tuan-tuan, Nabi masuk minta. Besar hati kau ni.
Kan? Nabi mai zawijni, kawinkan, ibnata, kawinkanku dengan anak engkau. Faqala ni'ma wa karamah ya Rasulullah wa nu'ma aini. Allahu Akbar. Tidak ada benda yang lebih, tidak ada benda yang lebih nikmat, tak ada benda yang lebih istimewa, tak ada benda yang lebih beruntung, dan tidak ada benda yang lebih mulia daripada menjadi keluarga Nabi, menjadi mertua Nabi, atau menjadi adik-beradik Nabi, atau ada hubungan dengan Nabi. Dia sonok, dia duk perasan, dia duk rasa kata Nabi itu minta anak dia. Bahkan memang ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi, benda ni biasa. Siapa-siapa yang ada anak-anak wanita, anak-anak dara ni, bahkan sebahagiannya janda-janda ni, ada dua keadaan di zaman Rasulullah yang mana benda itu bukan aib. Benda itu bukan satu keaiban, satu benda yang menjatuhkan maruah, tapi mungkin oleh kerana tak sesuai ataupun mungkin masyarakat kita jauh daripada sunnah dan sebagainya, mereka nampak benda tu macam aib. Satu, di zaman Rasulullah, benda ni kita tak payah duk kita tak payah duk buat mulut hebat, tak payah duk buat mulut jahat lah. Satu, di zaman Rasulullah orang main over nak kahwin dengan Nabi. Jadi sebab itu saya bagi tahu bahawa tidak menjadi suatu kesalahan, bahkan menjadi suatu benda yang dibenarkan, bahkan satu benda yang baik, wanita memulakan langkah menawarkan diri dia untuk dikahwini oleh lelaki yang dia rasa saleh. Benda tu berlaku di zaman Nabi. Kita tengok kan dalam satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di masjid dengan sahabat. Mari satu wanita, dia kata wahabani nafsi. Dia kata Rasulullah, bukan Wahabi. Lagi bila dengar Wahabi pula, dia ni kan boleh kucing nak beranak pun Wahabi, tegok tali pinggang tak pakai pun Wahabi. Orang kita ni tak tahu apa Wahabi, tak tahu. Yang kita tahu dia perlis ni ada watan Nabi. Wahabi tak tahu. Ini satu orang kita kadang-kadang ni dia bercakap bukan dia ada ilmu pun. Wahabi tu apa dia? Wahabi, dia tahu Wahabi ni tak baca bismillah. Ni tu Haji, tak tu Haji yang tak baca bismillah ni semua mazhab. Sebahagian mazhab bukan kata tak baca bismillah, tak baca Fatihah langsung. Di sisi mazhab Maliki tak baca Fatihah, bukan kata bismillah, Fatihah pun tak baca. Tapi dia bukan Wahabi, dia Maliki, kan? Kadang-kadang orang kita ni dia Arab kata annas, manusia itu musuh, adu. Dia menjadi musuh kepada ma yajhalun, apa yang dia jahil. Apa yang dia jahil, dia tak tahu, dia jadi musuh kan. Tak ada dalam istilah sebenarnya, tak ada Wahabi ni, tak ada lah kan. Yang ada Jepun punya tu wasabi kan, yang pedas tu, itu ada kan. Balik pada cerita kita, dia kata wahabni, dia kata ya Rasulullah, perempuan tu mai depan orang ramai, dia kata Rasulullah, aku menghadiahkan, aku menawarkan diri aku untuk dikahwini oleh engkau. Ini jenis yang pertama, jenis main offer diri. Kalau kita lah 7 keturunan dia cakap tak habis, kan, akak cari padu, kan, nyok cari pelepah, kan, timba cari beldi, pergi cari cebok, macam-macam jenis ni kan. Walhadi zaman Rasulullah, zaman Nabi okey je dia nak jadi isteri Nabi. Dah zaman kita tak ada Nabi, mungkinlah isteri orang saleh. Dia tengok lelaki-lelaki tu saleh, dia mai dia kata saya ni tak ada lagi pasangan, maukah jadi suami saya? Tak apa,
Tak ada perigi timba? Tak ada. Mai okey lah. Kadang-kadang bila tak baca hadis, yang tu yang dia jadi jahil tu. Kan? Pasal hadis tak baca, hadis tak dengar. Bila orang baca tak mau dengar, nak baca ke diri balok. Kan? Bila orang buat, dia jemput, pelik canggung ni. Ni tak ada lah adat kita ni. Adat mana ada dalam hadis? Takkan adat lebih besar daripada hadis? Takkan adat kita lebih besar daripada hadis Nabi? Kan? Dia kata, wahab ni. Dia kata, ya Rasulullah, saya mai offer diri saya. Nabi bila orang mai, dia tengok. Dia tengok atas, dia tengok bawah. Sebab itu sekejap kita akan tengok, ada bab disunahkan pergi tengok orang yang kita nak bertunang. Itu tujuan bertunang. Sekejap kita akan sentuh sikit lah pasal isu ni, ada isu bertunang juga dalam ni. Dia suruh kita pergi tengok. Siapa dia yang pergi tengok tu? Siapa dia yang pergi tengok? Yang nak menikah ha? Yang tak menikah duk bersabar apa? Lepas tu dia ada pula, yang anak terana tak boleh pergi tengok. Anak terana hari bertunang kena duduk luar. Tak payah duduk buat malu-malu apa? Malu-malu kera sangat usung kata cerok dah. Duduk buat tak mau tengok hari tu. Macam mana pak? Dia terima dah. Hang dah hatok elok, pakat elok dah. Duk buat tanya, duk buat kecemah. Macam mana okey dah? Sudahlah, buang karannya. Tak bagi tengok. Pasal apa anak terana tak boleh? Tak elok. Yang bawa kita pergi rumah nak dara pun anak terana. Anak orang Melayu ni dia kartun sikit. Dia tak bagi tengok hari bertunang sebelum ni sebelum tu dia tengok lah. Tak apa. Nabi pun tengok atas bawah. Nabi tak kata apa. Bila Nabi tak kata apa, maksudnya Nabi tak mau. Nabi tak berkenan. Nabi tak seronok. Bila Nabi tolak, kawan tu offer dekat Nabi. Nabi refuse. Nabi reject. Nabi tak mau. Biasalah. Sebab itu bila orang tolak pinangan kita, benda tu bukan satu benda yang buruk atau benda yang nak malu. Kita kan budak-budak, tak malu, orang tak mau. Ini budak-budak main tujuh kasut. Tak ada apa. Kita pergi tanya. Betul itu maksud tunang. Kita pergi tanya mau ke tak? Ni kami nak buat main nak tona kami ni. Nabi tak mau. Bila Nabi tak mau tuan-tuan, ini dalam hadis yang kita baca ni, hadis Nabi ni, dengar-dengar elok-elok. Bila dia kata dia tak mau, sahabat lain dia kata Rasulullah, saya solo bagi kat saya. Perempuan tu pun okey. Kan? Laki-laki tu terus masuk lain. Nabi tolak lah. Nabi kata tak mau. Nabi tak kata apa lah, tapi sahabat faham kata Nabi tak mau. Tolak. Kan? Dia tolak, laki tu pun kata, dia tak rezeki, tak payah duk penat-penat cari kan? Dia Rasulullah bagi kat saya. Nabi pun tengok okey, bagilah nikah. Panjanglah cerita dia, cincin belah rotan apa semua tu tak payah. Tapi akhirnya dia menikah. Itu satu style. Wanita my offer, wanita my habaq. Tapi wanita pun bila orang tak mau, sudahlah. Jangan duk buat angau kat belakang pula. Dia my habaq, dia kata, ustaz saya nak menikah dengan ustaz. Okeylah, saya ingat saya lah ni tak nikah lagi kot kan. Tak tahulah ke depan, tapi takat lah ni pergi cari orang lain dulu. Gamak tak ada orang lain, kita cari orang lain nanti kan. Jadi dia faham dah, kata ustaz tak mau. Sudahlah. Ini dia macam mana? Lah orang habaq tak mau, sudahlah. Nak dengar lagu mana orang tak mau. Nabi pun dia pun tak kecek lagi Nabi. Awaklah tak mau kat saya pasal apa? Kurang tak mana saya ni kan. Tak cukup putih lagi. Dak orang tak mau, sudah. Balik buka baca wirid zikir pagi petang. Kan? Okey sudah. Itu satu cerita. Maksudnya tak salah wanita memulakan langkah. Ada dalam hadis dan Nabi tak tegur bahkan benda tu menjadi sebahagian daripada budaya ataupun perkara yang dibenarkan dalam Islam. Cara yang kedua, cara yang Nabi buat ni lah. Cara yang Nabi buat ataupun yang Nabi ni dia wakil laki-laki. Tapi cara yang kedua ni pun kita boleh buat. Ada juga dalam hadis, iaitu tapi jarang lah. Tapi Piramli ada buat cerita. Piramli ni kira mungkin dia baca juga hadis juga. Di mana
Kita mungkin tak buat juga benda ni, iaitu bapa pengantin perempuan, bapa anak dara yang pergi meminang anak terona. Dalam masyarakat Melayu, anak terona ni yang dia mai. Yang ni bapa anak dara, bapa si wali tu, bapa perempuan tu. Tuan-tuan tentulah tahu kan kisah siapa? Kisah siapa? Siapa buat ni? Siapa buat kerja ni? Umar Al-Khattab radhiyallahu an mencari suami untuk Hafsah. Umar itu pak anak perempuan, bapa kepada pengantin perempuan Hafsah. Pasal itu nama dia Abu Hafsin. Umar tu dia punya kunyah dia Abu Hafsin, bapa kepada Hafsah. Jadi bila Hafsah ni janda. Bila mati suami dia, Umar ni sebagai bapa pengantin ni, dia bukan bapa si lelaki, dia bapa si dara, bapa pada perempuan tu, pada Hafsah janda. Dia pergi offer pertama ke Abu Bakar. Pasal Abu Bakar ni orang soleh. Jadi kalau ada mana-mana, pasal tu kita tengok kan, Carta Piramli, siapa dia bapa mentua tu? Tak ingat lah. Rawi hadis tak ingat, sahabat Nabi tak ingat, imam mazhab tak ingat, pirakun Piramli pun tak ingat. Mas'ud Al-Buaya kan, Mas'ud Al-Buaya pergi meminang kan, Abdul Wahab betul-betul. Itulah tiga apa ni, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar tu kan, dia pergi apa? Memang ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Abu Bakar As-Siddiq pergi jumpa Umar Al-Khattab pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata ni mau tak kahwin dengan Hafsah? Terus pergi buka jalan. Tak ada lah, kami datang nak menyunting bunga di taman kumbang terkedek-kedek duk menanti. Tak ada kumbang kembang ke, bunga kembang ke, pukul 10 apa tak. Pipi ni ada anak nama Hafsah, ingat nak bagi menikah dengan hang lah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia tak kata ya dan dia tak kata tak. Ini cara beradab. Dia ada sebab lah, tapi rahsia tu dia tak pecah. Dia tak kata dia mau, dia tak kata tak. Tapi kita ni bila sengap tu, walaupun asalnya dalam Islam as-sukut alamatur ridha, tapi dia khusus untuk nak dara. Diam tanda setuju. Nabi kata jangan bagi menikah anak dara ni sampai kamu minta, sampai dia setuju. Tak boleh bagi menikah anak dara ni sampai dia setuju, sampai dia bagi izin lah. Kena tanyalah dia. Sahabat tanya, macam mana kita nak tahu anak dara ni setuju? Nabi kata kalau dia diam tu tanda dia setujulah. Pasal itu ada kaedah as-sukut alamatur ridha. Diam itu tanda setujulah. Pasal anak dara ni dia mesti ada sifat apa? Anak dara mesti malu. Anak dara pingitan kan? Pingitan. Maksud apa pingitan? Maksud dia malu. Tak kalau pak dia tanya, ni ada orang minta berkenan dekat hang. Bila tarikh? Oh. Kalau dia tanya lagu tu demam kora pak dia tu. Demam. Tak COVID pun demam. Mesti pasal tu kita tengok cerita-cerita Melayu kan, dia lari, dia malu, dia apa teriak apa semua kan. Dia setujulah. Kan. Yang nak jawab mau tu mak dia tu. As-sukut. Abu Bakar tak kata apa. Okey, macam dia tak mau lah. Dia pergi pula tanya Osman, ni cari laki bagi dekat anak. Kan? Cari laki bagi dekat anak. Offer anak dia, cari orang saleh. Osman kata dia tak mau. Osman kata dia tak mau lah. Dia habaq tu terang, dia tak mau dekat Hafsah. Umar kata aku marah juga dekat hang pasal tak mau anak aku. Cik hati lah juga pasal hang tak mau kan. Tak mau anak aku offer kat hang, tak mau no. Aku marah lah juga. Tapi aku lagi marah dekat Abu Bakar. Korang-korang hang sebut juga sepatah tak mau. Kira clear lah, jelas lah. Kan? Aku pun senang hati, tapi aku tak setukar lah kata hang tak mau. Tapi Abu Bakar, ambuh jual mahal. Dia pun tak pun tak.
Akhirnya tuan-tuan, Nabi SAW masuk minta. Nabi masuk minta. Lepas tu baru Abu Bakar cerita. Yang ni yang para ulama kata betapa kuatnya Abu Bakar menjaga rahsia Nabi. Lepas tu dia pergi cerita, dia pergi jumpa. Dia tahu Umar terentak hati, dia tahu Umar terasa hati, dia tahu Umar kecil hati. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, aku tahu hang marah, tapi aku bukan tak mau. Tapi Nabi duk sebut Hafsah, duk sebut nama Hafsah. Nabi berhajat pada Hafsah. Takkanlah aku nak mendahului Nabi. Bahkan disebut dalam sebahagian riwayat, di kalangan sahabat, mereka akan pergi jumpa Nabi, tanya Nabi, Nabi nak tak jadi menantu dia bah? Kalau Nabi tak mau, baru dia pergi tanya orang lain. Kan? Bermenantukan Nabi, berkeluarga dengan Nabi ni satu benda yang sangat besar. Pasal itu Saudah, bisa dengar tak? Saudah, salah seorang daripada isteri Nabi, kan? Dia sampai bila Nabi nak pisahkan dia, dia kata tak apalah. Dia kata jangan ceraikan dia, dia nak jadi bini Nabi je. Tak apa, tak mai dekat dia pun tak apa. Malam dia, giliak dia, masa dia, hari untuk dia tak payah mai. Pilah rumah Aisyah. Janganlah lepas dia. Yang pentingnya dia nak mati sebagai isteri Nabi. Kan? Ini hebat tuan-tuan. Tapi ingat, yang kita baca ni Nabi. Jangan duk fikir kat ustaz pula. Syari dia duk fikir kat ustaz jahanam. Yang ni khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni seronok lah bila Nabi kata bagi aku menikah lah kan. Bagi aku menikah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi bila dia dah seronok apa semua, dia dah excited dah apa semua, Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi bersabda, inni lastu uridu hali nafsi. Potong mah. Tengah duk seronok ni, tengah duk gembira nak balik habaq kat bini dia, Nabi minta anak kita nak jadi menantu ni. Dia kata sebenarnya lastu uriduha li nafsi. Aku bukan minta untuk diri aku. Dia tersengat, dia terdiam. Faliman ya Rasulullah. Dia kata kalau bukan untuk dirimu, kalau bukan untuk dijadikan isteri engkau, faliman ya Rasulullah, untuk siapa? Tak apa, tunggu dulu, nanti dengar dulu. Kok kata untuk siapa-siapa yang sakan juga, okeylah kan? Tuan-tuan cuba bayang untuk siapa? Ni Nabi, tuan-tuan bayangkan Nabi mai sendiri berjumpa dengan lelaki Ansar ni, mai tolong minta, dan Nabi recommend, Nabi tolong kira. Tuan-tuan, kita kalau tu imam tolong kira pun, ni tu imam ada ni duk kira bagi nak menakan dia apa semua ni, kita kena terima ni, tu imam kira ni sahih bagusnya kan, sahih bagusnya. Ni Nabi, tuan-tuan kena bayangkan, Nabi mai minta, Nabi suruh ni, Nabi pilih bagi tuan-tuan. Nabi kata aku mai meminang ni untuk li Julaibib, untuk Julaibib. Terkejut, Allahu akbar, Julaibib ka rajulun damim, laki-laki tu ka, Allahu akbar. Dia pun tuan-tuan, dia kata ya Rasulullah, kita kalau Nabi mai, kita tak tanya dah untuk siapa. Kalau Nabi mai jumpa kita, dia tanya untuk siapa. Tapi para ulama kata sahabat ni dia terkejut tau. Dia tak sangka Julaibib ni, dia tak sangka Nabi jadi wakil Julaibib. Dia tak sangka. Sebab Julaibib ni tuan-tuan kena bayang, teruk, memang orang tak pandang, siapa pun tak mau. Tak ada reta miskin. Kalau tak ada reta miskin, ada rupa bolehlah juga, kan? Ataupun tak ada rupa tapi tebal pakit tebal, jubah apa semua tebal kan. Dia kata tak apa ustaz, tutup lampu kelam, yang pentingnya makan cukup kan. Bukan tengok, kalau menikah elok pun tengok bukan nak kenyang
Bangkit pagi lapar abang, hang tengok muka segak aku. Hang tengok muka aku segak dah. Sengkok abang tengok muka segak abang. Tak payah hang muka segak lagu mana pun nak kena masak nasi goreng telur dadar juga. Saya nak habaq redha lah dengan siapa yang kita menikah, semua elok ah. Kan? Dia tak elok laki saya. Hidung duduk depan ke belakang? Duduk tang ni lah buat ustaz ni cermat sikit. Dia duduk tang ni ke elok Nak cari elok tahu mana ni kan. Orang kita dia tak pernah puas kan. Tapi Julaibib ni dia kata apa? Dia kata lagu ni Rasulullah bagi sikit masa usyawir. Daripada perkataan syura. Usyawiru ummaha fa'ata ummaha. Dia kata macam ni Rasulullah, saya nak bagi kata putih pun tak apa-apa nak berani ni. Balik nak pergi sembang dengan mak dia sah. Nak usyawir ummaha. Saya nak balik pergi bincang dengan mak dia. Mak dia tu bini dia lah kan. Nak balik bincang dengan bini dia. Lepas tu dia balik lah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Dia guna perkataan tu. Khitbah. Dalam Islam ada bab dia panggil khitbah, tunang. Kalau orang tanya ada bertunang dalam Islam? Ada hukum hakam bertunang tak? Ada tak benda yang tak boleh dan boleh dalam bertunang? Ada. Dalam Islam ada syariat bertunang. Cuma orang kita ni kadang-kadang dia punya adat over lebih pada hukum, lebih pada syariat, sehingga tak nampak maksud bertunang tu. Tak apa, sekali saya tersentuh sikit bab tunang. Kita sambung cerita ni. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu ibnataki. Dia kata ni aku nak habaq kat hang. Rasulullah meminang anak hang. Tak anak aku dah, anak hang. Rasulullah meminang ibnataki, anak kau. Okey, dia kata apa? Faqalat ni'ma. Wa nu'matun 'aini. Dia kata ni bagus. Ini satu nikmat. Dia macam laki dia awal tadi tak dengar lagi untuk siapa. Dia excited macam laki dia awal-awal tadi lah. Faqal, lepas tu laki dia pun sambung. Innahu laisa yakhtubuha li nafsihi, innama yakhtubuha li Julaibib. Tapi hang kena dengar bagi habis. Nanti dulu, jangan seronok lagi. Nabi bukan minta untuk diri dia. Innama yakhtubuha, dia minta anak kita, dia masuk meminta minang anak kita untuk Julaibib. Dengar Julaibib, tuan-tuan boleh bayang tak antara mak dengan pak? Pak ni kadang-kadang dia okey lah kan. Pak ni dia tak, mak tu yang nak sakan, nak merian tu. Apa-apa pun mak lah. Dalam masyarakat Melayu pun apa-apa yang nak mak. Kalau pak pun dah terkejut, tambah mak 2 kali terkejut lah. Sebab kita budaya kita punya fitrah, kita punya apa sosial kita apa mak dia lagi tu lah. 3 Julaibib 3 kali dia buh. Julaibib, dia macam tak sah, dia macam tak sah, macam mimpi tu. Julaibib untuk Julaibib tak boleh tu nombor 4. 3 kali dia sebut Julaibib. Tuan-tuan, kalau hak bakal mertua sebut nama kita 3 kali, angkatlah buah apple agak-agak itik tu, baliklah. Ngahang 3 kali dia ulang hang balik. Dia kali dia kata apa? La amrullah. Tu dia Arab. La amrullah. La nuzawwijuhu. Kita tak akan bagilah anak kita kat Julaibib. Tu dia. La amrullah. Kita tak akan bagi. Falamma arada an yaquma la ya'tiya Rasulullah. Bila dia pemangkit, si bapa tu mangkit nak pergi habaq keputusan kat Nabi. Anak dara tu duk dengar dari balik pintu. Duk dengar depa punya apa?
conversation ni, perbualan antara mak bapak dia yang kata Nabi minta nak bagi. Dia pun kenal Julebib, dia pun tahu Julebib tu lagu mana, dia pun tahu teruk muka tak elok, tak ada apa-apa semua, dia tahu. Dia duk dengar, dia duk bang dengar tu. Elok pak dia nak mangkit dah. Mak bagi keputusan kira habis dah. Dia lagu tu lah tuan-tuan. Pak tak boleh ke mak nak kena. Bila mak kata lagu tu, pak bawa mangkit habis. Macam mana mak tak boleh aku ikut anak pun kata kalau mau dekat saya pergi tanya mak saya. Nampak? Lepas tu dia manggil Nabi kat Rasulullah anak dia dengar, anak dia kata man khatabani ilaikum, siapa minta dia fa akhbaratha ummuha faqalat, mak dia pun cerita, dia dengar dah, dia tahu dah, cuma dia nak beradab dah, polite, dia sopan dengan mak dia. Dia kata siapa minta, apa cerita, jadi gimana? Dia tahu dah. Mak dia pun cerita ni Nabi mai masuk minta ni nak bagi menikah dengan Julebib apa semua ni, kami tak mau lah apa semua ni, kami nak pergi habaq kata kami tak mau. Dekat Julebib apa semua ni. Betul? Dia si anak tuan-tuan, bayangkan anak dengan penuh adab, dengan penuh iman, dengan penuh insaf, dengan dididik dalam keluarga yang saleh. Dia kata atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu. Dia bagi satu patah perkataan, dia bagi satu ayat terduduk mak dengan ayah dia. Mak ni, ayah ni duduk nak pergi habaq lah ni, nak duduk pergi habaq kata tak jadi, nak abang kata kami tolak, nak abang tak mau. Dia kata apa? Aturaddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrahu. Adakah kau dan kita semua ni nak tolak permintaan Rasulullah? Dia tengok tuan cakapan dia. Dia kata aturaddun, kita nak kita nak tolak ke? Rasulullah dah pilih, Rasulullah dah mari jumpa kita, Rasulullah dah minta. Kemudian dalam sebahagian riwayat dia kata, perempuan ni baca satu ayat, wa ma kana lil mu'minah wala wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apa dia ayat tu? Tuan-tuan bisa dengar tak? Wa ma kana lil mu'min wala mu'minah, bukanlah sikap orang beriman itu. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul telah buat satu keputusan ke atas mereka, ayyakunu lahumul khiyaratu min amrihim, untuk mereka itu ada pilihan lain. Ayat itu seolah-olah nak abang kata Rasulullah bila pilih untuk kita, inilah yang terbaik. Takkan kita nak kata Rasulullah mai pilih kat kita ada yang lebih baik daripada pilihan Rasulullah? Tak mungkin. Dia kata apa? Tengok bahasa anak ni cantik. Dia kata apa? Kita ajak sampai anak kita boleh cakap macam ni. Kita didik anak kita sampai dia boleh fikir macam budak ni. Dia kata idfa'uni fa innahu lam yudayyi'ni, kawinkan aku. Anak tu kata kawinkan aku. Jika itulah pilihan Rasulullah, itulah lelaki yang Rasulullah masuk, yang Rasulullah recommend, yang Rasulullah tazkiyah, yang Rasulullah telah tetapkan untuk aku, falam yudayyi'ni, aku percaya demi Allah Nabi tak akan naya aku. Nabi tak akan zalim dan Nabi tak akan buat satu benda yang tak elok untuk aku. Bukanlah maksud Nabi nak berkenal bagi menikah lagi tak elok. Nabi kenal dan Nabi memang nak bagi yang terbaik untuk aku. Kawinkanlah wahai bapa. Dia sendiri minta. Walaupun dia tahu bukan kerana laki-laki tu, tapi kerana dia rasa bila itu pilihan Rasulullah terbaik untuk dia. Biarlah. Walaupun tak elok tapi ini Rasulullah yang pilih. Besarnya ta'zim, sayangnya, hormatnya, angkatnya sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mak dia pun pi lah.
Bapa dia pun pergi. Fantalaqa abuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pilah si bapa tu nak pi habaq kata jadi. Tuan-tuan tengok tak? Daripada tak mau, daripada depa tak setuju, daripada depa bangkang, dengar kata-kata yang penuh iman, kata-kata yang penuh dengan keinsafan, kata-kata satu manusia yang tunduk pada Rasulullah. Jadi nikah. Tu dia. Kita mau didik anak kita sampai dia fikir lagu tu. Dia tak mau, kita tak bolehlah, taklah salah. Hei, abah tak mau ke? Dia ni bukan sebarangan orang. Dia mula-mula. Kereta dia saja kita pun tak tahu. Kalau pergi di rumah kita tengok kedai jual kereta. Banyak. Itu baru kereta dalam negara, belum tengok kereta luar negara. Harta dia kapal di laut, kuda di darat. Banyak. Kita selalu yang nak motivate kita dunia, tapi perempuan ini tengok motivasi dia akhirat. Pilah pak dia. Fa akhbarahu faqala sya'naka biha fazawwajaha Julaybi ban qal. Lepas tu Nabi pun kahwinkanlah Julaybi dengan wanita tersebut. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam sebahagian riwayat bila Nabi dengar dia perempuan ni terima, Nabi doakan untuk perempuan ni. Nabi doakan untuk perempuan ni, moga Allah berkahi dia. Dia dapat doa Nabi. Itu hebat noh. Tuan-tuan, menariknya sambungan riwayat ni, hari dia perkahwin tu, first day tu, tuan-tuan lama duk minta orang tolak, lama duk cari orang tak mau, lama dah orang duk hina, tak tahu boleh segok. Tuan-tuan, pecah kepala. Hari yang kata menikah tu dalam riwayat sebut dipanggil untuk berjihad. Kalau kita lah yang menikah lama, hampa pergi dululah, bagi cah dekat aku. Pasal itu kita ada apa? Tuan-tuan mengaji tak dalam fiqh? Nikah dengan anak dara dapat apa hari? Dapat apa hari? Nikah dengan anak dara dapat apa hari? Baca tak dalam fiqh ada contoh tu? Nikah anak dara dapat seminggu, 7 hari. Tak pergi masjid. Janda kurang lah sikit. Saya jawab janda 2 minggu. Janda mana 2 minggu? Anak dara seminggu, 7 hari. Tu dalam hadis. Anak apa janda 3 hari. Okeylah 3 hari. Tapi Julaibib ni yang kata pilihan Rasulullah ni, Julaibib ni isteri ke mati syahid. Pi perang ni bukan lagu pi perang ni pi mati. Balik tak tentulah. Pi ni pi mati, kira pi mati. Tuan-tuan, kalau dia pi habaq kat Rasulullah, dia kata saya ni Rasulullah, inai duk merah lagi ni. Bagi saya Nabi bagi ya, Nabi kira bagi. Tapi tuan-tuan tengok, mata sahabat itu akhirat besar, di jiwa sahabat itu besarnya syurga Allah dengan nikmat dunia ni. Julaibib masa tu duk berbelah bagi syahid, yang memang dia duk minta nak syahid dengan isteri baru kahwin ni. Dah lah payah nak kahwin ni. Akhirnya dia pilih syahid. Dia pi peperangan tu, dia tak sentuh dan dia tak dan. Sebahagian riwayat kata dia tak bersamalah dengan isteri dia. Nampak tuan-tuan? Allah nak kurniakan bidadari untuk dia. Isteri tu pun dia dapat, dan tuan-tuan nampak tak? Wanita tu menjadi isteri kepada ahli syurga. Azan? Belum ya? Sambung. Lepas tu tuan-tuan, sambung cerita ni, pergilah dia dengan peperangan tersebut. Peperangan yang Nabi panggil dia pergi. Falamma afa Allahu alaihi, kemudian Allah bagilah kemenangan pada mereka. Tapi tuan-tuan, Julaibib mati. Julaibib terkorban.
Julaibib tak balik dah ke isteri dia. Tapi ada cerita menarik ni, sambung. Apabila dah habis perang, Nabi tak nampak Julaibib. Nabi susah hati. Orang yang kita teringat ni orang yang kita sayang. Siapa yang kita teringat kita sayang, kita akan cari dia. Nabi panggil sahabat, hal tafqiduna min ahad? Hampa ada siapa-siapa yang mati, yang hilang? Nabi tak sebut Julaibib. Dan tak ada siapa perasan Julaibib. Tak ada siapa ambil bab tentang Julaibib. Dan tak ada siapa cara ke Julaibib. Tu dia anak abang dia tu punya macam mana kedudukan dia tu. Azan, saya kita sambung. Jumpa dah Julaibib akhirnya. Allah Ta'ala. Bismillah, kita sambung sikit. Qalu, bila Nabi tanya, hal tafqiduna min ahadin? Adakah kamu merasa kehilangan sesiapa? Nafqidu fulanan wa nafqidu fulanan. Ya, ada yang kami kehilangan Rasulullah. Ada yang hilang, ada yang mati. Depa sebut. Tapi nama orang lain. Nama orang lain. Kemudian Nabi bila tak dengar nama Julaibib, siapa pun tak sebut nama kau ni, Nabi ulang kali yang berikutnya. Nabi kata, hal taftiduna min ahad? Depa tak dapat tangkap ni, kata Nabi duk cari Julaibib. Ada Rasulullah, kau ni, kawan tu, sebut nama kau ni, sebut kau ni. Masing-masing ada adik-beradik, masing-masing ada kaum keluarga kawan lah. Julaibib ni tak ada siapa. Nabi 3 kali Nabi tanya, 3 kali depa tak jawab jawapan yang Nabi nak. Akhirnya Nabi kata apa?
Nabi kata, lakinni afqidu Julaibib. Aku tak nampak Julaibib. Maksudnya Nabi nak bagi tahu apa? Aku cari Julaibib. Yang aku tanya 3 kali tu, aku tanya tentang Julaibib, bukan tentang orang lain. Di mana Julaibib? Di mana kawan aku tu? Tu dia tuan-tuan, Nabi teringat Julaibib. Nabi cari dia. Besar. Pasal tu kadang-kadang pada pandangan kita mungkin orang tu tak ada apa-apa. Macam kita baca dalam hadis kan. Seorang wanita kulit hitam yang duduk di masjid, cuci masjid. Bahkan sebahagian ulama menyatakan hadis tu wanita duduk dalam masjid, menunjukkan wanita tu, sebab itu ada pandangan yang sebut wanita haid boleh masuk masjid. Pasal hadis tu lah. Pasal wanita tu duduk dalam masjid, memang duduk dalam masjid, memang tinggal di masjid. Dia cuci masjid. Hari dia mati, malam tu depa pergi ke bumi dia, depa tak sentuh Nabi, depa tak pergi habaq dekat Nabi, depa urus sendiri. Depa urus. Nabi esok Nabi perasan. Kita tuan-tuan orang biasa, siapa nak perasan? Kulit hitam cuci masjid, orang tak kenal, orang tak tahu. Nabi tanya, tak nampak ah perempuan tu? Mana dia tak? Depa kata mati dah. Tengok Nabi perasan tu. Tok Siak cuci masjid, wanita kulit hitam yang bukan siapa-siapa, tak ada pangkat gelaran kedudukan. Nabi cari. Dan Nabi kata, meninggal. Malam dia meninggal, kami pergi simpan. Kami pergi simpan, dia meninggal malam tu, kami pergi simpan. Tak kacau Rasulullah pasal kami duk ingat tak padan nak pergi kacau Rasulullah dengan dia ni, kami urus cukup lah, bukan siapa-siapa. Nabi dengar tu, Nabi kata, tunjuk. Tak mana kubur dia? Aku nak pergi semayang. Itu dalil salat jenazah di kubur. Ada perbincangan tentang hukum salat jenazah di kubur. Pergi salat di kubur. Nabi kata sesungguhnya kubur dia tadi gelap. Kemudian apabila aku salat dan doa, Allah Ta'ala terangkan penghormatan besar Nabi pergi ke kubur salat untuk wanita yang cuci masjid. Nampak tuan? Okey, Nabi cari, depa pun pergi cari. Fatlubuhu fil qatl. Pergi cari Julaibib. Aku nak cari dia. Depa pun cari. Fawajaduhu ila jambin sab'atin qatalahum. Jumpa jenazah Julaibib di sisi dia 7 orang musyrikin yang dia bunuh. 7 orang yang dia bunuh. Kemudian depa kata, Rasulullah ni dia. Ni jumpa dah Julaibib, jumpa dah. Lepas Nabi suruh baru depa pergi cari. Jumpa dah, cepat. Nabi pun mai, fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama alaihi. Nabi pun mai duduk dekat dia. Nabi kata, qatala sab'atan wa qataluhu. Dia telah bunuh 7 orang. Dia seorang boleh tebas 7 orang. Dia seorang mati di tangan dia 7 orang. Qatalu, dan depa qatalahum, thumma qataluh, kemudian depa bunuh dia. Berani dia. 7 orang tewas. 7 orang tu nak bunuh dia, mati 7 orang. Ni bukan drama Hindustan. Ni bukan drama Tamil yang tendang 30 orang melantin. Hindustan lain lah. Angkat kereta lambung lagu tu ya, kereta lambung lagu tu. Yang kita pun langut tengok. Mau kalau dengar ceramah menguap 3-4 kali. Mau dengar Tamil muhung, Hindustan muhung, tu dia perembang. Kadang-kadang hati pun kena cek juga kan. Sambung balik tajuk kita. Lepas tu sambung balik. Okey, mana? Nabi SAW pun pegang dia, mari letak, sambil duk tunggu depa apa? Korek liang. Nabi pegang, Nabi cempung, Nabi pegang ni. Nabi tak bagi orang lain pegang, Nabi nak pegang. Sementara depa duk korek liang tu, Nabi pegang. Punyalah sayang Nabi kat Julaibib ni, yang bukan siapa-siapa yang kita dengar tadi, ya Allah, sampai orang tak mau kan. Pasal tu Nabi kata, lelaki yang pada pandangan kamu teruk hingga orang tak mau dekat dia, tetapi jika dia sebut sepatah Tuhan la abarrah, Tuhan akan terima doa dia. Lau aqsam, Nabi kata, lau aqsam ala Allah, kalau dia minta kepada Allah, la abarrah, Tuhan akan jawab serta merta. Orang yang tidak ada nilai pada pandangan manusia. Nabi pegang. Dalam Nabi duk pegang 2-3 kali Nabi kata, hadza minni wa ana minhu, hadza minni. Nabi sedih, dia aku daripada dia, dia daripada aku.
Dan dikatakan Nabi tak mandikan dia, Nabi terus kebumikan dia, menunjukkan dia syahid. Dan tuan-tuan, isteri dia menjadi janda yang paling banyak menginfakkan harta di jalan Allah. Dan dia tidak berkahwin dah selepas itu. Pasal apa? Kerana kata para ulama, isteri janda Julaibib tak kahwin kerana dia ingin bersama dengan Julaibib di syurga, walaupun dia tak sempat di dunia. Ini cinta yang sejati. Ini duk baca cerita artis senak perut bini demam, kenapa bilik ayak tak ada berapa minit rindu. Cerita-cerita lu ni murung saja. Cerita-cerita yang tak ada nilai. Baca kisah-kisah romantik di antara sahabat Nabi, pengorbanan yang dibina di atas Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita dapatlah manfaat daripada cerita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi